Dia start nak menangis tu. Daripada pukul 6.45 tu dia dah start engine nak menangis tau. Macam baby nak menangis tu. Macam tu kan. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, konnichiwa dan selamat datang daripada Take a Peek Intai Jagat Channel. Okey, nama aku A dan kisah benar horror malam ini bertajuk Ahmad Al-Bab. Okey, sebelum tu auzubillahi sami'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, first kali aku nak berterima kasih sangat dekat orang-orang kat TikTok yang mana dah follow aku dan juga view aku punya YouTube ni. Thank you so much. Thank you sangat-sangat. Terima kasih banyak-banyak. Sebab aku tak tahulah macam mana benda tu boleh FYP aku punya scene YouTube aku dekat TikTok, dan somehow orang suka dan aku terima kasih sangat. Dan kepada follower dekat YouTube aku pun terima kasih juga sebab selalu support aku. Orang-orang yang komen, orang-orang yang like, orang-orang yang share, terima kasih banyak-banyak. Aku hargai sangat-sangat. Aku tak expect benda tu boleh meletup macam tu, tapi terima kasih sangat-sangat. Okey, alhamdulillah. Dan selamat juga berpuasa kepada orang-orang Islam, iaitu orang-orang sesama sejagat. Okey, selamat menunaikan ibadah puasa dan juga amalan yang baik-baik di bulan Ramadan ini. Okey, tanpa membuang masa, mari kita start cerita hari ini. Tajuk dia apa tadi? Ahmad Al-Bab. Okey, cerita ni adalah kisah benar, iaitu daripada mak aku sendiri dan juga adik aku. Cerita ni berlaku pada tahun dia dilahirkan, iaitu pada 2001 bulan 5, 8 hari bulan. Korang pernah tengok tak cerita Ahmad Al-Bab? Cerita tu sangat famous. Pelik lah kalau korang tak tengok sebenarnya. Sebab kan, kenapa aku cakap slow-slow? Sebabnya semua orang dah tidur, so aku tak nak kacau orang. Dan tengah malam ni bukan orang je aku tak nak kacau sebenarnya. Walaupun bulan Ramadan. Korang tahu tak, bulan Ramadan ni bukan semua benda diikat tau. Hanya setan-setan sahaja yang diikat, yang liar tu. Tapi jin-jin saka yang mana yang dibela tu masih tidak diikat. So korang janganlah pelik kalau nampak benda-benda tak sepatutnya di bulan Ramadan. Sebab memang dia tidak diikat pun sebenarnya. So ada je benda-benda seram dekat bulan Ramadan ni. Cuma korang janganlah fikir sangat. Sekarang kan bulan yang mulia, so tak payah fikir. Okay? Banyak pula aku bebel. Sorry lah, intro aku selalu panjang. Aku ni suka bebel. Aku harap korang suka dengar lah. Okay, kisah ni berlaku time mak aku baru lepas beranakkan adik aku. Time tu mak aku beranakkan adik aku subuh, which is pukul 3 pagi tu mak aku dah mula rasa sakit pada 8 hari bulan tu. Dan mak aku telefon bapak aku, yang masa tu bapak aku tengah kerja malam. Bapak aku ambil dan pergi hospital. Lepas tu bla bla bla, adik aku pun lahir subuh-subuh tengah azan tu. Dan pukul 2 petang macam tu dah settle dah semuanya. Lepas tu mak aku pun balik, bapak aku bawa. Kisah ni start pelik bila malam tu tau. Korang tahu kan cerita Ahmad Al-Bab tu, budak tu akan menangis sepanjang masa dan dia akan cuma stop menangis time dia tidur. Right? Betul tak? Tapi kisah ni lain pula tak. Aku pun sebenarnya pelik macam mana benda ni boleh terjadi dekat dunia sebenar. I mean, memang pelik lah sebenarnya. Sebab tak ada siapa pun tahu sejarah sebenarnya benda yang pelik-pelik terjadi dekat dunia ni. Tapi somehow benda ni terjadi sangat dekat dengan aku dan memang betul-betul terjadi. Korang bayangkanlah, seorang perempuan yang baru melahirkan mestilah sakit semua benda, emosi, fizikal, tak sihat sepenuhnya kan. Dan bila mak aku balik tu, bapak aku bawa. Time tu aku dengan abang aku mestilah dah ada kan, adik aku dah ada. Time tu aku kecil-kecil lah. Aku masa tu 4 tahun macam tu. Aku 6 tahun lah macam tu. Adik aku baru lahir. Dan waktu balik sampai rumah tu, bapak aku kerja malam tau. Tapi time mak aku dah melahirkan tu, bapak aku ambil cuti 5 hari lah kiranya untuk jaga mak aku dekat rumah. Oh, by the way, cerita ni tak akan habis satu episod. Macam cerita-cerita aku sebelum ni, cerita ni adalah kinda special, tapi aku akan buat dalam bentuk series lah, which is mana boleh bagi tahu korang semuanya, tak suspend lah kan. So balik tu, baby tu sihat, adik aku sihat, alhamdulillah, tak ada apa-apa masalah. Sihat, okey, baik semua. Jaga pun senang. Kiranya time ni mak aku dah start berpantang lah kan, sebab daripada adik aku lahir. Dan semua orang tahu berpantang adalah 44 hari. Dan dari situlah bermulanya tragedi itu. Aku tak tahulah nak dikatakan tragedi ke apa sebenarnya, sebab dia sangat pelik dan juga rare. Tapi benda tu betul-betul terjadi. Adik aku ni tak
tak ada masalah apa-apa tau. Mak aku jenis yang menyusukan badan. So dia memang dah siap susukan badan, dah mandi apa semua. Adik aku tidur elok je, tak ada apa-apa masalah. Lepas tu dah petang tu, dah start pukul 6, 6.30, 6.45. Start pukul 6.45 tu, tiba-tiba adik aku merengek. Korang tahu tak merengek tu apa? Adik aku macam start nak menangis tu. Macam start engine, baby start engine nak menangis macam mana. Macam tu lah. Dia start nak menangis tu. Daripada pukul 6.45 tu, dia dah start engine nak menangis tau. Macam baby nak menangis tu. Macam tu kan. Lepas tu sampai pukul start je, ngam-ngam je pukul 7, dia terus melalak. Terus terus melalak. Memang melalak gila lah. Macam bayi menangis yang sakit perut ke apa benda tu. Memang menangis macam ada masalah besar dalam dunia ni yang terjadi. Macam tu. 7 petang, okay, dia menangis. 7 suku, 7.30, pukul 8 malam. Tak berhenti-berhenti nangis. Mak aku dah pelik, bapak aku semua pelik lah. Kiranya kenapa pula budak ni. Mak aku cek, mak aku buka baju dia apa semua, tengok tak ada apa-apa, tak ada birak ke, tak ada apa ke. Tadi pun dah siap susukan. Mak aku nak try susukan badan pun dia tak nak, dia keluarkan balik. So maksudnya dia memang tak lapar, tak sakit perut, tak ada apa-apa masalah. Tapi dia menangis tanpa mak aku tahu puncanya. Dia menangis pukul 9, pukul 10, pukul 11 malam. Yes, benda ni betul-betul terjadi dan korang terserah nak percaya ke tidak. Tapi dia memang menangis daripada pukul 7 petang straight away sampai pukul 12 pagi. Okay, pukul 11.45 malam tu dia dah start nak berhenti nangis. Macam apa tu dia sedu-sedu macam tu. Dia akan stop sampai pukul 12 tepat. Korang bayangkan secara logik akal kan, bayi manalah tahu tengok jam. Lagi-lagi 1 hari baru lahir kot, manalah tahu tengok jam. Memang dia start nangis pukul 6.45 tu dia start. Tapi betul-betul dia nangis pukul 7 petang sampai pukul 12 malam. 11.45 tu dia dah slow engine nangis dia. Believe it or not, percaya atau tidak, memang dia nangis daripada pukul 7 sampai pukul 12 tu. Tu korang bayangkanlah, mak aku dah baru melahirkan anak. Bapak aku pun dah serabut dan mak aku lagi lah serabut kan. Kita orang adik-beradik pun tak tahu apa sebenarnya terjadi. Sebab mak aku mention, adik-beradik aku memang senang jaga tau. Memang tak ada apa-apa masalah pun sepanjang proses waktu budak kecil tu, daripada lahir sampai besar, memang tak ada apa-apa masalah sangat pun. Dia ni senang jaga tau. Tapi somehow adik aku ni, dia menangis tanpa sebab. Mak aku cari punca, memang tak tahu. Memang tak tahu apa puncanya. Sebab waktu first day tu, mak aku taklah perasan sangat pukul berapa dia nangis. Tapi benda ni jadi lebih parah dan berlanjutan bila besoknya dia buat benda sama. Sama juga dengan besoknya dan besoknya. Sangat-sangat serabut. Korang tahu tak, mak aku dah baru beranak kan. Lepas tu anak dia menangis tanpa punca macam tu. Bapak aku pula mestilah kena pergi kerja balik. Bukannya sepanjang hari ada dekat rumah kan. Kiranya syutingnya seminggu je, lepas tu kenalah masuk kerja balik kan. Bapak aku pula kerja malam. Bapak aku kerja shift tau, like 12 jam. Kalau bapak aku ada kat rumah malam tu, okey lagi tau. Ini time bapak aku kerja, time bapak aku tak ada dekat rumah. Malam-malam dengan mak aku yang baru lepas pantang, jaga anak dia yang menangis tanpa tahu punca berjam-jam. Korang bayangkan, korang tanya tak ada siapa ke jaga mak aku waktu pantang kan? Tak ada. Mak aku ni jenis yang strong woman. Dia memang tak ada sesiapa jaga dia waktu pantang. Daripada abang aku sampailah adik aku, tak ada siapa jaga mak aku. Mak aku jaga diri sendiri waktu pantang. Mak aku yang sedia baju, mak aku yang jaga anak, mak aku yang jaga diri sendiri. Memang strong woman lah. Macam tu. Tak tahulah ada lagi ke tidak zaman sekarang ni orang yang jaga diri sendiri waktu pantang. Sebab mak aku macam tu. Ni cerita zaman 2001 Tak tahulah, maybe mak aku memang jenis lasak lah kot. Orang dulu-dulu dengan orang sekarang kan lain kan. Lagipun mak aku tak suka susahkan orang lain. So dia memang independent lah kiranya. Aku cuma bersyukur lah sebab mak aku tak ada apa-apa jadi waktu tu. Alhamdulillah tak menolong ke apa kan. Sebab kalau orang yang lemah semangat memang habis kan. Okey, partnya lawak ni sebenarnya mesti korang pelik kenapa aku cakap Ahmad Albab kan. Sebabnya adik aku menangis macam dalam cerita Ahmad Albab tu lah. Aku ingat lagi waktu nak petang tu kan, adik aku start nangis sampai pukul 7 sampai pukul 12 kan. Aku ingat lagi mak aku akan cakap, dan mak aku akan pesan dekat aku dengan abang aku. Mak aku cakap jangan buat hal
waktu adik tengah menangis malam-malam. Sebab mak aku nak fokus jaga adik aku je malam-malam tu. So kita orang dah siap-siap makan sebelum pukul 7 tu lagi. Sebelum pukul 6 tu lagi kita dah siap-siap makan malam apa semua. Kita orang kan kira dah besar lah, konon-konon kan. Dah besar lah 4 tahun 6 tahun kan. Abang aku akan jaga aku. Aku ingat lagi aku lapar malam-malam tu. Tapi aku tak minta dekat mak aku nak makan. Sebab kita orang tahu mak aku tengah serabut dengan adik aku. So aku akan cakap dekat abang aku. Aku ingat aku cakap lapar macam tu kan. Lepas tu abang aku pergi dekat aku. Abang aku pujuk aku. Abang aku macam tu kan, tak apa, jangan kacau ibu, kita makan biskut. Makan biskut. Lepas tu abang aku ambil biskut tu dekat atas meja tu. Abang aku bagi. Lepas kita orang buka, kita orang duduk setempat. Budak 2 beradik 4 tahun dengan 6 tahun makan biskut sama-sama. Biskut kering tu tanpa cicah apa-apa, sambil tengok mak aku tengah serabut. Wih, kalau bayangkanlah macam sedih tau sebenarnya. Sebab apa yang aku fikir lagi, apa yang aku ingat lagi tahu benda tu. Aku makan biskut kering tu, aku ingat lagi aku lapar waktu tu. Tapi kita orang tak nak kacau mak aku. Sebab yelah, aku bayangkan daripada pukul 7 sampai pukul 12 malam kan lama tu. Kalau bayi macam kalau manusia pun, kalau orang dewasa pun menangis daripada pukul 7 sampai pukul 12 malam, tak kekembung segala-galanya. Faham tak maksud aku? Yang mata bengkak, mulut semua. Mak aku cakap baju mak aku setiap kali adik aku menangis tu basah tau. Adik aku ni dia menangis yang beria tu, yang mak aku cakap dia air mata meleleh, hingus meleleh, air liur meleleh, semua segala-galanya kat bayi tu meleleh, kecuali ada air daripada telinga dia tak ada. Mak aku cakap mak aku akan dokong dia macam ni. Dan baju mak aku kat sini semua basah tau, dengan air liur adik aku, hingus adik aku, air mata adik aku, semua basah sini. Kat sini memang basah semua. Lepas tu mak aku siap mention, ada satu tahap tu mak aku macam fed up tau. Macam bukanlah fed up dengan adik aku, maksudnya fed up dengan tangisan tu. Kenapa dia menangis tanpa sebab. Dan tahu pula tu waktunya daripada pukul 7 sampai pukul 12 malam. Memang setiap malam macam tu. Lepas tu sampai mak aku taruh, mak aku pegang adik aku, mak aku taruh dekat lantai, betul-betul lantai tu. Mak aku taruh, mak aku macam kenapa menangis ni kan. Lepas tu mak aku taruh dekat lantai. Adik aku berhenti sekejap tau menangis. Dia macam kenapa aku dekat lantai? Macam tu. Lepas tu sama nangis balik. Macam terkejut lah, kenapa mak aku tahu aku ke lantai macam tu kan, bukan salah aku nangis macam tu. Tapi dia masih juga tak berhenti menangis. Dan mak aku cakap itu benda paling teruk lah mak aku buat, letak adik aku dekat lantai. Sebab mak aku macam dah buat macam-macam untuk bagi dia berhenti menangis, tapi dia tak berhenti juga menangis. Sampailah satu hari ni, kau ingat tak cerita aku yang api bunyian tu, yang sebelum ni ada wak mak jiran sebelah mak aku tu. Time tu mak aku tinggal dekat rumah yang sama lagi, tapi kita orang sekarang dah pindah lah. Tapi bukan jauh pun pindah, dekat rumah lama tu. Tapi wak mak tu masih lagi jiran mak aku. Dan satu hari wak mak tu datang. Mengikut cerita aku yang sebelum ni, wak mak tu memang selalu semayang jemaah dekat surau ataupun masjid setiap kali waktu semayang lah kiranya. So malam tu aku tak nak sambung dekat sini. Benda ni akan jadi panjang, so aku akan sambung untuk next video aku. So kalau korang nak tahu apa Wak Mat tu buat dan juga apa jadi dekat kisah adik aku ni, stay tune dan tengok cerita aku, okay? Terima kasih banyaklah kepada sesiapa yang like, sekali lagi kan, kepada sesiapa yang like, subscribe, view aku dekat TikTok, follow semua. Terima kasih banyak-banyak kan. Kepada korang yang tak tahu aku punya TikTok, korang bolehlah share dekat aku punya link dekat atas aku punya banner YouTube tu, ada kat situ. Ataupun aku boleh juga letak dekat bawah aku punya link TikTok, okay je kan. Okay, segala yang baik itu datang daripada Allah, segala yang kurang baik itu datang daripada aku sendiri. Take a peek, intai jagat wujudnya pemanggil curiga.